Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Yang Sabar, Mohd Syalam. sempurna 10 minit. Terima kasih Yang Datuk di-Pertua tentang ruang dan peluang diberikan. Saya amat kesal dan sedih daripada pagi persidangan Dewan ini. Bila saya melihat keadaan yang berlaku di negara kita bukan hanya oleh kena kematian orang yang bunuh diri, gantung diri di negara kita. Kita tidak amat prihatin walhal landasan yang sepatutnya Dewan yang mulia ini membolehkan kita mengutarakan bukan hanya pandangan kita, menegur kerajaan. Dari segi bukan hanya pengurusan pentadbiran negara, perbelanjaan uang yang tidak pernah berlaku di negara kita berbilion. Can you imagine, dengan izin, a government hardly 2 years spending more than 800 billion, almost 1 trillion, including moratorium, including EPF. Ini membebankan kita. Banding dengan negara-negara lain, Vietnam, Pakistan, negara-negara yang lain. Thailand belanja tak sebanyak seperti negara Malaysia, duitnya, namun mereka tidaklah seburuk keadaan yang berlaku sehingga menggantung diri, bunuh diri begitu besar. Dan ini berlaku bukan hanya oleh kerana masalah rakyat. The problem is the government, not the people, not the MP opposition yang ada. Problem is the government. Kalau kita melihat the persoalan dari segi trust, rakyat tidak yakin dengan kerajaan pada hari ini untuk mengurus tadbir negara ini pasal sama ada berhubung kait dua perkara yang penting yang perlu diurus. Pertama ialah COVID, kena membebitkan nyawa manusia. Kedua ialah ekonomi. Dan dua perkara ini is correlated. Dia tidak boleh diurus tadbir berasingan. Kena dia membebitkan nyawa manusia, begitu juga melumpuhkan keadaan ekonomi negara kita. Dan ini yang membimbangkan kita, pengurusan kerajaan. Bayangkan hari ini, kita baru dipahamkan tadi tentang darurat. Dah belanja duit puan. Kewangan amanah negara, kumpulan yang hampir 5 bilion. Dan belanja ini macam mana? Is it legal or illegal? Since darurat menggunakan ordinance yang dah pun diluluskan. Saya nak persoalkan. Ramai, bukan beratus, beribu rakyat di negara ini compounded. 40,000 buka restoran, oleh kerana ada meja, lepas itu 30, selepas 21 yang diturunkan, tadi, revoke. Whose right to revoke ordinance? Yang proclaim ordinance ialah Agung. He should be the one who tell the world, the country, that revocation is done dengan izin. Ini kita tak tahu. Kalau sebenarnya darurat itu dah di-revoke, kenapa lagi masuk dalam agenda kita? Di parlimen ini. Dibahaskan. Dan dinyatakan dalam agenda. Ini yang saya kesal, yang saya bimbang. Sama ada kebenarannya betul ataupun tidak. Datuk Yang di-Pertua, saya bimbang. Kalau kita melihat pengurusan pentadbiran kerajaan tentang COVID ini, there is no proper coordination. Red tape is there. Bayangkan, COVID ini tidak ada bezanya dengan influenza, dengan penyakit-penyakit yang lain. Lagi berat sakit jantung, nak putung jantung kita. Lagi berat kanser. Ini cuma poke the needles into your arms. Masalahnya kita tidak dapat vaksin yang lebih awal. How do you overcome this problem? Scientists menyatakan, if you vaccinate the people, sekurang-kurangnya 80%, 70% of the life will be saved dengan izin. Tapi ini tak ada vaksin diperolehi. Mengapa vaksin lambat kita perolehi? Negara lain awal, Vietnam dapat, Thailand dapat, Saudi dapat, Malaysia tak dapat. Apa pasal? Belanja sudah habis. Saya tak sebut. Saya tak kata adakah harga tak patut. Tak sesuai. Bayangkan ada syarikat kerjasama di peringkat negeri Sabah untuk membekalkan yang tak ada kena-mengena tentang hubung kait dengan mengatasi masalah COVID ini. Nyawa manusia yang kita rasa dan nampak dengan mata kita dah tergugat. Persoalan nak dapat duit, rasuah yang ada di negara ini masih berlaku di negara kita. Sempurna. Takkan kita tak sedar, takkan kita tak insaf. Rakyat mati di negara ini. Rakyat gantung diri. And there you are. Want to make a little bit of money put into your pocket.
Datuk yang dipertua, saya kesal. There's no preventive measure dari awal. Saya nyatakan bila berlaku COVID di Sabah, Pulau Gayam, immediately I manage it. Saya beli mask 10 million. Waktu itu belum ada vaksin. Saya beli reagent 5 million. Saya berhubung dengan ketua pengarah kesihatan. Saya katakan, if you can't supply, I will buy my own from the state. 5 juta kita belanja. What I did was test everyone. The moment I test 6,000 people there, the spike was there. It's okay. Don't worry. As long as you reach the rate yang high, it will never go up. It will go down. There's 32 million Malaysian yang ada. Kita perlu testing. Tapi masalah dia, bila manusia kita dites, dilihati bahwa mereka negatif, tak bagi dos pun. Balik dulu. Sepatutnya bagi dos. When you give dose to those people yang found negative, they will be protected. Sekurang-kurangnya. Nak balik kampung, nak datang lagi mengambil masa, susah payahnya orang kampung nak datang. Nak buat testing. Lepas itu, dijangkit. Have to wait another 14 days. Sepatutnya sistem yang ada, dah 14 hari, orang kita found positif. Wait for 14 days. Letak di quarantine center. Before they go back, make sure they vaccinate them. Tapi amalan ini tidak berlaku di negara kita. Tidak ada kerjasama bukan hanya dengan pihak swasta. There must be a mass mobilization. Public services, private sectors yang ada. Bayangkan, kalaulah hospital seperti Subang Medical Center, Prince Court, swasta yang lain, boleh melakukan pembedahan jantung manusia lebih berat. Takkanlah nak poke the needles. Private sector, we can't authorize them. Empower them. Bayangkan, kalau kita ada punya vaksin, bagi 1 juta dengan bala tentera. Dia ada dia punya unit kesihatan dia. Kota Raja pun bekas Menteri Pertahanan. Bagi dengan tentera 3 juta. The frontliners including dia punya keluarga. Within 2 months they can settle that. Bagi dengan universiti pelajaran yang ada. Kementerian Pelajaran. Dia tahu di mana lecturer. Dia tahu di mana students. Delegate to them. Don't have too many red tapes yang ada di negara ini. Sehingga nyawa manusia. Ini buka sekolah tadi. Dah. Yang hormat sebut. Sekejap buka, sekejap tutup. Bila ada spike, tutup. Vaccinate the people. Then you open up. Ini tak. Kita gunakan darurat. Semakin banyak manusia mati. MCO can be used. Tapi MCO ni kena diurus tabir dengan baik. Hilang spike di Kelang. Ada kes di Shah Alam. Bari Bebatu Perlis punya kilang tutup. Manusia, kalau ada diabetik dia, Datuk yang dipertua, ada sakit diabetik dia, kaki dia yang sakit. Ini tubuh badan manusia. Jangan putung kepala, putung kaki. You close down, Shah Alam is okay, ada spike. Nak tutup kat Perlis buat apa? You lumpuhkan ekonomi negara kita. Mana kebijaksanaan pengurusan? The problem is with the government. Not the people. Not the MP yang kita ada. But they don't know. They don't have the wisdom untuk mengurus takbir rakyat dan negara ini sehingga manusia kita berhadapan dengan berbagai gejala yang ada. Tinggal 1 minit. Itu baru COVID saja. Saya belum sentuh tentang ekonomi. Dan ini yang saya harap sungguh. Tentang unemployment yang ada. Saya bimbang. Yang dah ada kerja pun dah habis dah. Yang cari kerja pun dah habis dah. Bila saya sembang dengan anak saya, dia katakan, Papa, dulu ada franchise Papa Rich. Sekarang ini Papa Poor. There's no longer Papa Rich punya franchise. Why? Middle income earner yang kita bina selama ini, the collapse dah. Duit belanja daripada 300 bilion belanjawan yang lalu. Sekarang ini nak belanja lagi. Takkanlah tak minta kelulusan daripada parlimen. Perundangan yang ada, halalkan segala perbuatan. They must be accountable. Question dibentangkan supplementary budget must be done immediately. Jangan tunggu belanjawan akan datang. You imagine, hutang negara kita more than 1 trillion yang ada pada hari ini. Kematian manusia.
Macam mana kita nak hidupkan keadaan ekonomi negara kita? Private sectors dengan swasta perlu kerjasama. Dasar yang ada tak selari. Ada syarikat yang kita katakan labor intensive. Ada syarikat yang kita katakan automation, mechanization. Tapi dasar dia bagi 30% hanya boleh kerja. Kalau labor intensive, pekerja dia 1,000. Kalau mechanization, pekerja dia 5 orang. You buat dasar 30%, yang 1,000 ada 300 orang boleh kerja. Yang 5 orang, 30% tinggal 1 orang. Mati dia kerja. Boleh celah. They don't look at all the structure of the economy on the ground. It's not top down, it's bottom up. Dengarlah suara rakyat, dengarlah rintihan rakyat di negara ini. Minta pencerahan. Jangan hanya kita anggap diri kita, semuanya kita tahu. Boleh celah. Boleh saya celah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya nak tanya Sempurna. Kita dengar apa yang Sempurna kata, khususnya berkenaan dengan kegagalan pengurusan pada pihak kerajaan. Kita juga lihat bagaimana seakibat daripada perkara itu, maka kita lihat keadaan yang menekankan di bawah wabak COVID ini makin membesar. Dan kita juga ada dengar pengumuman hari ini Sempurna bahawa ordinan darurat ini dibatalkan. Ya, jadi soalan saya, dalam 6 bulan yang lalu, bukankah sepatutnya kita ada sidang parlimen supaya di situlah boleh kita bawa masalah-masalah ini dan kita juga boleh memberi pendapat daripada semua ahli parlimen supaya kita boleh cari bagaimana kita boleh mengelakkan semua masalah ini daripada berlaku. Saya tanya pandangan Sempurna. Perkara itu memang sebenarnya jelas sekali hari ini petunjuk Tuhan. Kita dah tahu dah. Darurat ini diumumkan since when? Hari ini baru kita tahu revoke. Where's the transparency in this government? Tak ada parlimen yang ada. Kenapa tidak diadakan parlimen secepat yang mungkin? Bimbang tentang keadaan kita nak selamatkan nyawa. Nak kerjasama dengan kita. Kita bagi kerjasama. Tapi kerjasama jangan satu halal. Ini kita bagi kerjasama, dia beli kita punya YB. Bagus punya orang. Jadi yang Datuk Speaker, saya tahu masa saya pun bimbang yang lain. Walaupun banyak perkara yang saya nak suarakan tentang ekonomi. Bukan hanya saya nak kritik kerajaan. Banyak pandangan. Ini landasan untuk memungkinkan kita nak utarakan. Bagaimana sepatutnya vaksin yang ada. Yang perlu diedarkan kepada umat. Yang ada di negara ini. Yang kita bimbang. Nyawa. Bayangkan hari ini dah beratus kontrak medical officers walk out. Hari ini di hospital-hospital di negara kita is a mere press of button by the doctor to decide oxygen to be given to who. Siapa nak hidup, siapa nak mati. Tak pernah berlaku dalam negara kita. Sehingga bayangkan di negara kita rakyat dikurung dengan barbed wire seumpama binatang. Is this how you work with your people? Sempurna. Please trust, engage with the people sebaik mungkin untuk membolehkan kita dapat sedikit. Terima kasih Datuk Speaker. Dah habis masa lah yang tapi sedikit saja. Ini penting kerana berkaitan dengan oksigen. Saya tahu, tapi ramai lagi nak bahas. Tahu. Tapi I just need Sempurna untuk membawa juga isu ini berkenaan dengan supply of oksigen. Infrastruktur di Sabah pun masalah besar. Selain daripada kekurangan vaksin ataupun ketidak sesama seperti negeri yang lain, Sabah adalah negeri yang tercorot berkenaan dengan vaksinasi. So, infrastruktur selain daripada doktor, infrastruktur kita di hospital pun masalah besar. Sempurna. Terima kasih Datuk Yang Ketua, saya nak pindahkan. Saya tahu, saya yakin, saya juga pernah menjadi menteri 30 tahun di negara ini mentadbiri Semenanjung, dan saya lihat bagaimana prasarana kita, we look down at it. Prasarana cukup, kita katakan daif sangat di negara kita. Bukan hanya sekolahnya, hospitalnya. Semenjak Jua Chuming saya masih ingat, tak ada kemudahan-kemudahan. Yang saya yakin ini sebahagian daripada permasalahan negara kita pada saat ini. Perlu kita utamakan berbilion duit. Saya harap apa yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Siapa Menteri Luar Bandar masa tu? Balance. Ya, saya faham, tapi you tak tahu berapa Felcra. Berbilion, 16 bilion, 20 bilion. Your ministry got was allocated. You don't know We how know much that. I spend?
You tak tahu berapa saya belanja? Takkan saya pergi kawasan Pasir Salak bukan you tak nampak? Terima kasih banyak. Yang nak bersyarah aja. Si Putih. You can talk to people who do not know. Silakan, 7 minit.